Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, ahlan wa sahlan diucapkan buat semua yang ada di dalam talian ni. Okey, sorry, kejap. Okey, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi untuk siri yang kedua bagi tahun ini 2022, program Jom Kuliah Online 2.0. Okey, bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, baiklah. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita menjemput Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz. Okey, diharapkan Ustaz dah bersedia untuk menyampaikan perkongsian ilmunya pada hari ini dengan bertajuk ayat soal dan jawab dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam program Jom Kuliah Online yang siri kedua untuk JKO 2.0. Okey, kita boleh mulakan sekarang lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik. Okey, pada siri kedua ini insya-Allah kita akan menyambung tentang berkaitan dengan perkongsian satu dua ayat dari Al-Quran. Kita masih lagi dengan surah Al-Baqarah, iaitu ayat 219 dan juga 220, di mana ia berkaitan dengan, kerana ayat dalam ayat tersebut ada ayat berkaitan tentang persoalan yang ditimbulkan dan juga jawapan yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, okey, kita mungkin kepada yang masih yang mungkin pertama kali join program ni, kita menggunakan kitab iaitu Al-Madakhal Al-Am ila Tafsir Ayat Al-Ahkam, yang ditulis oleh almarhum Syekh Dr. Salah Fattah Al-Khalidi, merupakan seorang tokoh ilmuwan sejak 60 tahun yang lalu. Dan banyak kitab yang dia telah terbitkan dan memberi manfaat kepada ramai pelajar-pelajar beliau di seluruh dunia. Okey, ini adalah ayat yang mana kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, nombor ayat tu saya tersilap, bukan ayat 196 tetapi ayat 219 hingga 220. Okey, ayat ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la a'natakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Okey, kalau kita perhatikan di sini dalam ayat ini, dalam dua ayat ini ada tiga persoalan. Okey, tiga persoalan yang ditimbulkan oleh para sahabat
Dan selepas persoalan tersebut, ada perkataan qul, iaitu selepas itu adalah jawapan bagi persoalan tersebut. Jadi ada 3 persoalan di sinilah. Jom kita kita tengok dulu. Kita yang saya beritahu tadi, ayat persoalan dalam 2 ayat ini ada 3 penggunaan, ungkapan yas'alunaka. Pertama, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, iaitu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang arak dan juga judi. Kemudian seterusnya mereka bertanya tentang infak, isu yang berkaitan dengan infak, perbelanjaan, itu membelanjakan harta. Dan yang ketiga adalah persoalan mereka bertanya kepada Nabi tentang al-yatama, iaitu anak-anak yatim. Dan dalam surah Al-Baqarah ini pun ada beberapa tempat yang lain lah, yang mana menggunakan perkataan yas'alunaka, yang mana mereka bertanya kepada Nabi dan kemudian dijawab. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya berkaitan dengan yas'alunaka 'anil ahillah, iaitu berkaitan dengan anak bulan, infak, arak dan judi dalam ayat ini, dan juga anak yatim, dan juga ayat tentang al-haid. Contoh yang lain dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, iaitu para sahabat bertanya tentang harta rampasan perang. Dan dalam surah Toha juga ada persoalan, tetapi persoalan itu ditanya oleh orang kafir. Jadi ada perbezaan lah di situ kan. Yas'alunaka, kalau kita tengok di sini ada dalam 15 tempat lah. Ada 15 tempat di dalam keseluruhan Al-Quran seperti yang saya sebut di situ. Dalam surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah, surah Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Isra', Al-Kahfi, surah Taha dan juga surah An-Nazi'at. Jadi tuan-tuan boleh rujuk, mungkin boleh ambil gambar, nanti boleh cuba tengok apa persoalan yang ditanya. Sama ada ditanya oleh para sahabat ataupun oleh orang kafir. Jadi dan seperti yang saya beritahu tadi, kebiasaannya selepas penggunaan ataupun penggunaan ungkapan yas'alunaka, iaitu bertanya kamu, iaitu para sahabat mereka bertanya kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, Allah akan menyebut selepas itu qul, katakanlah. Katakanlah itu adalah kata suruhan, fi'il amar, kata suruhan, iaitu katakanlah wahai Muhammad. Jadi apa saja persoalan, kebiasaan dalam kebanyakan ayat persoalan, soalan jawab tu ada perkataan qul. Tetapi ada dalam satu surah Allah menggunakan perkataan tanya tetapi tidak menggunakan perkataan qul. Contohnya dalam surah Al-Baqarah juga, iaitu berkaitan dengan puasa. Kerana apa? Dia ada maksud yang mendalam pada ayat tersebut. Contoh ayat tersebut adalah wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya engkau, iaitu apabila hamba aku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentang aku, Allah kata. Tidak ada perkataan qul pun. Terus Allah sebut fa inni qarib, maka aku ini dekat, sesungguhnya aku dekat. Jadi di sini kemahnya adalah menunjukkan bahawa seseorang hamba itu apabila bertanya dengan Tuhan, bertanya tentang Tuhannya, maka ataupun meminta apa saja. Sa'alaka di sini bukan saja maksud bertanya tetapi juga meminta, berdoa, memohon kepada Allah. Jadi tak perlu ada perantaraan Nabi. Kalau ada qul itu Allah akan sebut katakanlah wahai Muhammad, tetapi Allah tak sebut qul. Allah menyebut fa inni qarib, sesungguhnya aku hampir. Jadi itu sebab pada bulan puasa kita pun maklum bahawa setiap doa, permintaan kita, dengan amalan kita yang bersungguh-sungguh mengharapkan redha Allah dan pengampunan dari Allah Ta'ala, Allah akan menjawab, memakbulkan doa kita dengan serta-merta. Itu dia punya lataif, kehalusan pada ayat ini. Dan di sini saya nak cerita sikit tentang penggunaan fi'il mudhari'. Allah menggunakan perkataan yas'alunaka. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu ada fi'il madhi, mudhari', amar. Fi'il mudhari' iaitu dalam bentuk present tense dan juga ada membawa maksud future tense, iaitu sedanglah, yas'alunaka,
mereka sedang bertanya kamu. Okey, jadi apa hikmah penggunaan ungkapan yas'alunaka dalam bentuk fi'il mudhari', dalam bentuk present tense dan juga future tense? Okey, antaranya adalah bahawa untuk mendapatkan ilmu, bila yas'alu ni kita bertanyalah untuk mendapat satu ilmu, satu kefahaman. Jadi seseorang harus bertanya apa sahaja yang tidak diketahui. Itu yang pertama. Kemudian ungkapan itu pula dalam bentuk jamak. Ada ramai, iaitu ada waw nun. Ada waw nun di belakang. Ka itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi waw nun itu merujuk kepada ramai. Maka proses pembelajaran itu berlaku secara beramai-ramai. Jadi bukan seorang saja nak berilmu, tetapi untuk menjadi seorang berilmu itu dia adalah hak orang ramai, hak kolektif masyarakat. Bukan golongan tertentu, bukan golongan elit sahaja yang boleh berilmu. Semua orang boleh. Itu dari segi penggunaan yas'alunaka dalam bentuk past tense dan present tense dan juga bentuk jamak. Kemudian dari segi tata bahasa juga, ungkapan yas'alu ini adalah yang bermaksud berterusan. Sebab sekarang kan, penggunaan sekarang, walaupun ayat ini telah turun 1400 tahun yang lalu, tetapi penggunaan itu dalam bentuk present tense, iaitu sedang berlaku, maka ia menunjukkan proses pembelajaran itu berlaku secara berterusan hingga akhir hayat. Jadi kita mesti akan timbul persoalan, mesti kita akan sentiasa bertanya-tanya. Itu antara kehalusan yang kita dapat ambil daripada perkataan yas'alunaka, iaitu bertanya, mereka bertanya kamu. Okey. Dan ada 4. Okey, daripada ayat yang kita baca tadi itu ada 3 persoalan yang telah diajukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yas'alu 'anil khamr, mereka bertanya tentang arak dan judi, bertanya tentang anak yatim, bertanya tentang infak. Jadi, apakah dalalat? Okey, dalalat ni adalah macam satu petunjuk ataupun satu benda yang kita dapat keluarkan daripada bentuk ini. Pertama adalah nak menunjukkan, okey, bila para sahabat ni asyik bertanya, ini nak menunjukkan bahawa para sahabat itu mempunyai akidah yang sangat kuat. Okey, dan juga menunjukkan bahawa Nabi Muhammad dapat berjaya mentarbiah mereka menjadi seorang hamba yang mempunyai akidah yang sangat hebat. Dan akidah itu nak memandu hidup mereka untuk tidak melakukan suatu perkara itu membabi buta, kecuali selepas mengetahui sesuatu hukum. Dan kedua adalah nak menunjukkan akan kekuatan dan semangat masyarakat Islam di Madinah. Kita tahu di Madinah di mana banyak hukum hakam telah diturunkan di sana. Dan juga ini adalah bertepatan dengan pembangunan dan kemajuan Islam sendiri di bandar tersebut. Jadi ada keperluan baharu, yang nak memerlukan pengetahuan tentang sesuatu hukum. Sehingga sahabat nak buat satu benda pun takut benda tu salah di sisi Allah. Jadi para sahabat akan mengelak daripada melakukan sebarang perkara, dan tidak beranilah kecuali selepas mengetahui hukum. Tidak seperti pada zaman jahiliyah, kan, tahu ke tak tahu mereka buat sahaja, tidak ada panduan, tidak ada pedoman hidup. Kemudian yang keempat adalah Allah sendiri. Ini adalah satu makna yang sangat macam menarik perhatian kita, bahawa soalan yang telah ditujukan kepada Nabi Muhammad itu Allah sendiri yang menjawab. Allah merekodkan sendiri di dalam Al-Quran, dan Allah menjawab soalan mereka. Sebab itu Allah kata, katakanlah Muhammad macam ni, aku bagi tahu macam ni, hang bagi tahu mereka. Maknanya Allah menjawab sendiri soalan mereka. Jawapan itu menjadi syariat buat umat Islam, diturunkan ke atas Nabi Muhammad dan mengekalkan jawapan tersebut di dalam Al-Quran. Sampai beribu-ribu tahun pun soalan dan jawapan itu akan kekal. Dan inilah satu rahmat, satu taujihat, satu instruction, satu panduan, satu pedoman buat seluruh umat Islam. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Okey, mungkin tuan-tuan sambil mendengar tu boleh juga buka tafsir, kan, buka surah Al-Baqarah ayat 219 dan ayat 220.
Okey, dan kita nak tengok di sini ayat sebab turun ayat. Sebab turun ayat. Okey, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i serta Ahmad daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bercakap tentang dirinya. Okey. Katanya, ya Allah, jelaskan kepada kami dengan terperinci tentang arak kerana ia membazirkan harta kami dan juga akal. Lalu turun ayat yas'alunaka 'anil khamr. Okey. Qul fihima ismun ila akhir ayat. Kemudian selepas ayat itu turun, okay, dia turun kepada Nabi Muhammad lah. Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Umar. Lalu dibaca ayat itu kepadanya. Lalu beliau berkata, ya Allah, Allahumma bayyin. Allahumma bayyin lana. Dia kata, ya Allah, jelaskan kepada kami dengan terperinci tentang arak. Seolah-olah jawapan pertama itu tidak memuaskan hatinya. Lalu dia tanya lagi. Okey, yang kedua dia tanya, ya Allah, jelaskan kami dengan terperinci tentang arak. Lalu turun ayat yang kedua, surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan di mana kamu berada dalam keadaan mabuk. Macam tu. Jadi setiap kali sahabat Nabi melawangkan azan, dia akan menambah di situ alla yaqrabanna shalah sakran. Orang-orang yang mabuk, okey, jangan sesekali mendekati solat. Itu sampai para sahabat memasukkan sekali dalam azan mereka untuk sebab benda tu akan menjejaskan kesempurnaan solat mereka pada ketika itu. Okey, selepas tu ayat tu lalu dibaca kepada Umar lagi ayat tersebut. Dia macam tak puas hati lagi. Lalu dia pun berkata, ya Allah, jelaskanlah kepada kami dengan terperinci tentang arak. Okey, jawapan mungkin ayat tu mungkin belum memuaskan hatinya lagi. Lalu turunlah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasudda ankum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Kan. Sesungguhnya syaitan itu berkehendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum arak dan berjudi itu akan menghalang kamu daripada mengingati Allah dan sembahyang. Adakah kamu semua berhenti? Allah sendiri tanya mereka, hal antum muntahun? Adakah kamu semua dah berhenti daripada minum arak, menjudi? Lantas Umar menjawab, intahaina. Dah, kami dah habis, kami dah berhenti. Sampai macam tu. Okey, nampak. Ini adalah sebab turunnya ayat berkaitan dengan arak dan judi ini. Okey, jadi sebagian sahabat bertanya tentang Nabi. Jadi ayat ini saya balik, dia adalah berkaitan para sahabat lah. Okay, pada waktu itu bertanya kepada Nabi tentang arak dan judi. Dan antaranya adalah Umar Khattab. Okey, jadi perkataan arak. Kita nak pergi kepada setiap perkataan, mungkin kita akan setiap perkataan. Okey, kita bukan sekadar menafsir ayat tersebut, tapi kita juga nak melihat makna daripada perkataan tersebut. Okey, kita menyebut dalam bahasa Melayu arak, kan? Arak. Dalam bahasa Arab disebut sebagai khamr. Okey, jadi kita akan merujuk arak itu kepada setiap minuman yang memabukkan. Okey, jadi perkataan al-khamr itu diambil dari perkataan takhmir, iaitu bermaksud taghtiyah. Taghtiyah ini maksudnya menutup. Jadi arak itu maksudnya menutup. Kenapa menutup? Okey, kalau perkataan dalam bahasa Arab, perkataan khimar, kita terjemah sebagai tudung. Kan tudung ke telekung kan yang menutup kepala itu. Okey, dia adalah menutup. Manakala kalau orang lelaki pula dia akan memakai iqal atau igal, kan? Seorang disebut. Jadi dia adalah nak mengikat kepala tu. Jadi ada jadi orang yang al-khamr adalah dia nak menutup akalnya. Okey, jadi dia nak menutup akal dan menghilangkan akalnya. Kerana apabila dia minum, tentu dia tidak ada akal, dia tidak dapat berfikir dengan baik, dia tak sedar pun apa dia minum di sini, dia tak tahu dia bangun ke awan esok ni. Okey, dan dia seperti orang tidak ada akhlak. Dia tidak ada akal, dan yang menggerunkan dia akan menyebabkan dia melakukan jenayah.
Jadi akal ni, kalau kita kata akal ni maksudnya dia nak mengikat akal kita agar kita sedar. Itu beza orang yang berakal dan yang tidak berakal. Beza akal dengan khamar. Itu maksudnya. Okey. Kemudian ada satu syair. Okey. Yang telah disebut oleh seorang penyair. Okey, dia berkaitan dengan arak, dia kata. La yaladhu sakru hatta ya'kula sakranu na'lah. Okey, wa yara namlah filan wa yazunnu al-fila namlah. Okey, maksudnya apa? Arak itu tidak akan terasa lazatnya sehingga kaki minum tu makan slipper dia. Bila dah makan slipper tu memang tahap nikmat habislah. Okey. Kemudian wa yara namlah filan, dan dia melihat seekor semut seperti gajah. Dan wa yazunnul fila namlah, dan menyangka gajah itu semut kan. Dia dah tak tahu. Kecil besar, aku tengok ni hang kecil besar kan. Tengok gajah macam semut, tengok semut macam gajah. Itu hebatnya arak. Okey, jadi tak betul. Orang gila lah kita sebut, betul tak? Okey, kemudian okey, jadi perkataan ar-rajih. Okey, ar-rajih adalah daripada pendapat yang kuat, okey, mengatakan al-khamr, yang kita terjemah, yang kita maksudkan arak itu, dia sebenarnya bukan dikhususkan kepada arak sahaja yang dibuat daripada anggur, okey, tetapi ia adalah bersifat umum, yang mana dia merujuk kepada apa-apa saja minuman yang memabukkan dan daripada apa-apa saja sumber. Macam sekarang ni, masya-Allah, kan, macam-macam sumber lah. Okey, apa yang memabukkan? Minum ubat batuk masa mabuk kan, bahaya tu. Daun ketum, apa lagi, makan ganja, daun ganja kan. Itu kalau untuk tujuan ubat mungkin dibenarkan, tapi kalau semata-mata untuk memabukkan, untuk rasa khayal, untuk tenangkan diri, semata-mata nak memuaskan nafsu, ia kategori al-khamr, maka ia diharamkan. Kerana ia menutup akal, membuatkan kita hilang akal. Jadi apa saja yang sifatnya memabukkan, maka ia haram. Okey, diriwayatkan daripada Imam Muslim, okey, dia ada dua yang riwayat daripada beliau. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-khamr ini daripada dua jenis pokok, iaitu al-karmah dan an-nakhlah, iaitu anggur dan kurma. Okey. Jadi biasalah kalau kita tengok arak ni daripada anggur lah, juga daripada buah kurma. Kemudian daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap benda yang memabukkan adalah khamr, dan setiap benda yang memabukkan adalah haram. Jadi maksud di sini al-khamr itu adalah haram. Okey, bukan kepada arak semata-mata. Jadi apa saja benda yang memabukkan. Pada hari ini macam-macam. Dadah itu pun kalau ia memabukkan, kan? Ubat dadah, tak tahulah dadah, memang dadah itu haram lah kan. Okey, tapi arak tak diharamkan. Macam peliklah kan. Dadah ni dia punya apa? Kita punya perjuangan nak menghapuskannya, masya-Allah. Tapi arak dibenarkan dijualkan secara terbuka. Itu yang masih belum tepat lagi ya kita punya pelaksanaan, okey, sistem undang-undang di negara kita. Okey, kemudian diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah ditanya tentang minuman yang memabukkan. Baginda menjawab, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Okey, kemudian kita beralih kepada perkataan al-maisir. Al-maisir ni daripada perkataan al-yusr, bermaksud mudah, easy, simple. Okey. Jadi al-maisir ini juga bermaksud al-qimar, iaitu gamble, judi, gambling. Itu mendapat harta dengan mudah, tidak perlu bersusah payah. Kan, kalau kita fikir judi ni susah juga nak dapat duit kan. Kan, tetapi maksud judi ni adalah mendapat harta yang mudah. Mungkin dia tikam tu mudah kan. Dia asal dia judi mesti dia dapat duit senang-senang saja sebab dia mendapat harta daripada orang lain. Okey, jadi sifat seorang penjudi ni adalah orang yang malas pentingkan diri sendiri dan suka mengambil kesempatan. Dan mereka ini adalah seperti lintah ataupun parasit kepada orang lain. Di mana mereka mengambil harta orang lain
Okey, ya'khuduna amwala ghairihim allati yas'auna wa yajtahiduna fi tahsiliha. Itu mereka mengambil harta orang lain yang mana orang lain tu bersusah payah nak memperolehinya. Kemudian mereka mengambil harta tersebut, kan? Bukan mencuri tapi macam mendapat dengan cara yang mudah lah, okay? Dengan menipu ataupun dengan berjudi dan sebagainya. Okay? Menjadikan dia sebagai satu orang kata pertaruhan, okay? Dan sebagainya. Okay. Kemudian kenapa Allah menyebut perkataan al-khamr wal maisir? Allah sebut arak dan judi ini bersama-sama, kan? Dia tak adalah pisahkan al-khamr wal jangan dalam surah Baqarah juga apa yang bukan yang tentang arak judi penyembahan berhala tu, kan? Allah masih apa dekatkan perkataan khamr wal maisir. Okey, kerana kita tengok, kan, kita tengok di dalam cerita TV movie pun, kan, kalau orang main judi tu confirm kat tangannya ada botol arak. Okey, kat meja judi tu kita akan tengok confirm mesti ada orang yang berjudi ni dia minum arak. Orang yang minum arak mestilah dia mungkin dia menjudi jugalah, kan. Itu. Tapi orang yang menjudi ni confirm mungkin boleh kata dia minum arak juga. Okey, itu sebab kenapa disebut secara serentak. Okey, selepas itu Allah menyebut qul. Katakanlah wahai Muhammad, okey, apa yang nak disebut iaitu fihima ismun kabir. Okey, pada keduanya itu arak dan judi itu ismun kabirun. Perkataan ismun, Allah menggunakan perkataan ismun itu adalah satu dosa. Okey, dosa. Kabir besar. Jadi bila suatu benda itu dosa besar, bermaksud orang benda itu, perkara tersebut jika dilakukan ia dapat membawa kepada kemurkaan Allah dan kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia menggunakan perkataan kabir, besar? Sebab kerana saiz dosanya, saiz dosanya itu besar. Kesan ataupun mudarat, bahaya arak dan judi itu sangat besar kepada individu dan juga masyarakat. Itu sebab Allah menggunakan perkataan kabir. Allah bersebut fihima ismun. Kedua-dua itu dosa. Tetapi Allah sengaja membawa perkataan kabir, iaitu sifat yang besar. Kerana kesan dosa dan bahayanya itu sangat besar. Okey, selepas itu Allah juga menyebut wa manafi'u linnas. Okey. Jadi maksud manafi' ini dalam memberi manfaat, kan? Manafi' ini daripada manfaat, bermaksud faedah, kan? Maksudnya kalau kita tengok sekali baca, baguslah judi dan arak ni, kan? Wa manafi' linnas. Okay, kalau kita faham bahasa Arab, kan, contoh kita baca ayat secara layer, secara surface, kita mungkin sekali baca ada manfaat juga kot arak tu, sebab kita tengok orang buat kek letak arak kan. Tetapi adakah itu sebenarnya? Okey, maksud manafi' ni adalah hasil maddi, harta, keuntungan yang diperolehi oleh orang-orang yang menjual arak sebenarnya, dan orang yang menjual mesin-mesin judi. Memang ada manfaat, faedah, ada keuntungan bagi linnas, bagi mereka. Jadi orang yang berjual arak, yang berjual beli dengan arak ni, mereka mengambil keuntungan lah, okay, dengan khidmat yang mereka sediakan kepada orang yang berjudi, orang yang nak nak jual judi, nak jual arak dan sebagainya. Okay, itu maksud manfaat. Maksud Allah ayat ini mengiktirafkan pada arak itu ada manfaat, tapi manfaat di sini adalah dari sisi keuntungan bagi orang-orang yang tertentu. Okey. Dan kemudian wa ismuhuma, okey, yang ayat yang bergaris itu, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya lah, iaitu ayat ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ia nak menjelaskan bahawa nisbah dosa, ismuhuma itu adalah dosa kedua-duanya itu lebih besar. Maksudnya ialah ia nak menjelaskan bahawa nisbah dosa yang ada pada kedua-dua, iaitu arak dan judi, serta manafi' linnas. Apa manafi' linnas itu? Yang keuntungan yang dapat tu kepada penjual arak, kepada orang yang orang kata kilang arak, kan, orang yang menyediakan mesin kuda lah, orang yang membuat bangunan untuk khas untuk judi lah, kan.
Okey, dia punya dosa itu lebih besar daripada nisbah kebaikannya. Jadi ismuhuma itu dia merujuk kepada kedua-dua perkataan ismun kabir wa manafi'. Jadi arak dan judi ini serta manafi' dan nas itu adalah lebih besar dosanya berbanding dengan manfaat ataupun kebaikannya. Kenapa? Seperti saya beritahu tadi lah. Kerana ia pertama kesannya, bahayanya, dosanya itu lebih besar. Okey, berbanding dengan keuntungan yang diperolehi. Memang yang dapat tu hanya toke-toke sahajalah, kan? Tetapi yang hak miskin, yang hak rakyat yang biasa-biasa ni, mereka pula yang duk membeli arak, yang duk main judi, dan akhirnya mereka ini hancur. Okey, hancur disebabkan arak dan judi. Jadi itu sebab kenapa Allah sebut perkataan akbar, lebih besar dosanya, ataupun lebih besar bahaya dan kesannya, daripada kebaikan. Jadi kebaikan itu maksudnya keuntungan. Itu maksudnya keuntungan orang yang menyediakan arak dan juga menyediakan judi, mesin-mesin judi. Okey, jadi apa itu manafi'? Itu keuntungan, kekayaan, harta duniawi bagi golongan tertentu sahaja berbanding kerosakan dan mudarat yang diperoleh oleh peminum arak dan kaki judi. Dan ia berterusan, manafi' ini, okey, keuntungan itu berterusan, betul, bersama pengharaman arak dan judi. Jika arak dan judi diharam, maka kekayaan, keuntungan yang diperoleh itu juga haramlah. Okey, maksudnya orang yang terlibat dengan membuat arak, tempat jual arak, kan? Macam sekarang ni ada isu lah, kan? Kedai yang menjual arak, kita pun jual. Jadi satu isu kepada kita pada hari ini, kan? Sebab sekarang arak dijual dengan secara terbuka, kan? Speed mark lah, walaupun kita nak lindung lagi, memang jelas ada di situ, kan? Orang tu yang menjual orang Muslim, kan? Macam mana jual kepada orang Muslim, betul lah. Tetapi ia menimbulkan satu keraguan, kan? Keraguan kepada. Jadi kita mintalah pihak-pihak tertentu untuk membuat tindakan yang sewajarnya lah. Jadi tidak ada perkara jahat yang suci, kan? Tidak ada perkara jahat yang suci. Maksudnya satu benda tu mungkin satu benda yang jahat tu mungkin orang kata ada kebaikan, tetapi berapa sangatlah nisbah baik berbanding dengan buruk dan jahatnya perkara tersebut. Sudah tentu baiknya sedikit tetapi buruknya besar. Okay, ini apa yang kita dapat ambil dari ayat ni lah. Okey. Kemudian wa manafi'u linnas merujuk kepada manfaat yang sedikit sahaja. Jadi pada ayat ini ada sedikit ada perkara khilaf berkaitan fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Okey, yang mana saya beritahu tadi, ada mungkin sebahagian ayat, sebahagian orang mungkin silap dalam memahami dosa besar dan ada manfaat. Okey, manfaat bagi manusia. Tapi Al-Quran dia ada manhaj. Apabila dia menyebut satu perkara yang macam berlawanan, satu dosa, satu manafi', kan? Jadi itu cara Al-Quran nak suruh kita berfikir. Bukan kita main baca saja. Ni bagi orang yang faham bahasa Arab boleh pun. Dia baca ismun kabirun wa manafi'u linnas. Okey. Dosa, manfaat. Jadi patut benda ini dikaji dengan lebih mendalam. Jadi itu cara manhaj, cara Al-Quran nak kita belajar. Jadi apabila perkara khilaf ini, apabila kita berbincang dengan khilaf, kita perlu peka dengan realiti dengan Al-Quran itu sendiri. Okey. Al-Quran dia sebut dua-dua dan kita tengok pada realiti. Okay. Adakah manfaat itu lebih besar ataupun keburukan, kebaikan itu lebih besar ataupun keburukan itu lebih besar? Jadi bila kita faham benda tu, bila kita peka dengan realiti dan juga manhaj Al-Quran, maka kita akan dapat tahu bahawa perkara baik dan betul dalam arak itu adalah sedikit sahaja. Jadi manakala perkara dosa dan salah itu banyak pada isu tersebut, pada isu inilah, arak dan judi. Jadi kita kena fahamlah. Jadi dia dua benda yang tiba-tiba berlawanan. Jadi itu antara manhaj Al-Quran untuk kita mengkaji dengan lebih mendalam.
Okey, seterusnya ayat ini yang kita bacakan pada 219 ini, dia adalah satu langkah ke hadapan. Ayat ini adalah satu langkah ke hadapan dalam pengharaman, dalam nak mengharamkan arak, okey, dan ia pengharaman arak ni sebenarnya adalah secara berperingkat. Seperti mana yang saya baca pada saya kongsi pada awal sesi tadi, iaitu sebab turun ayat, kan, di mana Umar Al-Khattab telah berkali-kali meminta Allah jelaskan kepada beliau tentang arak ini. Jadi ayat yang kita bacakan ini adalah pada peringkat yang kedua sebenarnya. Ketiga. Okey, nanti kita akan tengok dia punya susunan tersebut. Jadi ayat ini bukanlah ayat yang mengharamkan, dia belum lagi mengharamkan, kerana ayat pengharaman itu datang pada surah Al-Maidah ayat 91 dan 90-91. Okey, jadi apa tujuan ayat ini? Ia adalah untuk tamfir. Tamfir ini bermaksud menakutkan. Nak menimbulkan rasa takut, benci, dan akhirnya meninggalkan arak dan judi. Itu sebab kenapa Umar meminta penjelasan berkali-kali, iaitu 3 kali. Okey. Ini adalah peringkat pengharaman arak. Pertama kali yang Allah menyebut tentang arak ini, okey, tengok pertama Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Maksudnya Allah seolah-olah macam nak apa? Nak menarik perhatian mereka ataupun nak mengejutkan mereka, kan. Kurma dan anggur ni kamu buat benda yang mabuk, kemudian dia adalah satu rezeki yang baik. Okey, ini ayat yang pertama yang berkaitan, yang mana Allah cerita tentang arak, okey, sebelum Allah mengharamkan. Ini adalah peringkat yang pertama. Kemudian peringkat yang kedua iaitu ayat yang kita bacakan tadi, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Okey, kemudian ayat yang selepas Umar tanya lagi, minta kepada Allah tentang minta penjelasan tentang arak ni, turun pula ayat dalam surah An-Nisa ayat 34, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati solah. Kan? Umar bila dengar ayat ini, dia masih belum ada rasa puas hati lagi. Okey, rasa macam belum lagi diharamkan, macam tu. Okey, kemudian bila Umar minta yang kali ketiga, turunlah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Okey, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan sembahan, wal azlam itu bertenung nasib, okey, dengan menggunakan anak panah, okey, rijsun, satu benda yang keji, yang kotor, min amali syaitan, daripada amalan syaitan, fajtanibuh, jauhilah ia, la'allakum tuflihun, moga kamu berjaya, moga kamu akan selamatlah. Jadi la'allakum ni adalah satu benda yang pasti akan berlaku. Kemudian ayat 91, ayat inilah yang mana apa yang saya bacakan tadi, okey, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum arak dan judi itu, dan menghalang kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka adakah kamu berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu? Allah sendiri bertanya mereka, hal antum muntahun, wahai umat, wahai hamba-hambaku, hal antum muntahun. Bila Umar dan sahabat mendengar perkataan itu, mereka berkata, intahaina. Ya, kami dah selesai, kan. Jadi dan ayat itu adalah yang menunjukkan bahawa itu adalah pengharaman arak lah. Jadi kerjaan Al-Quran dalam mendidik para sahabat melalui proses pensyariatan berperingkat ini, tak kala mereka mendengar ayat yang terakhir daripada ayat di atas, mereka menjawab, kami sudah berhenti, wahai Tuhanku, kami sudah berhenti. Jadi ayat fahal antum muntahun ni adalah satu tahdid, iaitu ancaman, satu ancaman wa tarhib, dan juga nak menakutkan. Okey. Dan kemudian habis cerita tentang arak
Judi. Okey. Kemudian persoalan yang kedua yang timbul iaitu berkaitan dengan infak. Okey, infak. Iaitu membelanjakan harta pada jalan Allah. Okey, soalan yang kedua ini diajukan kepada sahabat oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW iaitu tentang infak. Okey, jadi di sini nak sebut tentang perkaitan dia. Mungkin ayat sebelum ini, okey, sebab daripada perkataan daripada isu arak dan judi, tiba-tiba para sahabat bertanya tentang infak. Okey, mungkin ayat sebelumnya ada berkaitan dengan infak, dengan harta yang diperolehi daripada hasil yang batil dan haram, iaitu arak. Mungkin mereka berinfak, peminum arak, mereka berinfak dengan hasil jual beli arak, dan pemain judi berinfak dengan hasil perjudian. Okey. Manakala ayat ini pula ia tentang infak dari hasil yang baik demi mendapat redha Allah. Jadi di sini dia nak memberi satu gambaran jelasan tentang beza infak pada jalan yang haram dengan infak pada jalan yang halal. Okey, itu sebab kenapa Allah sebut daripada isu arak dan judi, tiba-tiba para sahabat tanya tentang infak. Okey, iaitu menginfak harta. Okey, tetapi apa tengok jawapan daripada Allah kepada para sahabat, iaitu qulil afwa. Qulil afwa. Okey, kalau afwa ini apa maksud al-afwa? Okay, kalau kita sebut perkataan afwan, afwan tu apa? Terima kasih ataupun sama-sama, ataupun afwan juga maksud sorry kan. Tetapi di sini okey, al-afwa, Allah anfiqu ayyuhas sa'ilun al-afwa min amwalikum. Okey, maksud di sini adalah sebelum Allah menyebut okey, maksud tersirat al-afwa itu adalah anfiqu, wahai umat Islam, ayyuhas sa'ilun, wahai orang yang bertanya. Okey, anfiqu al-afwa. Belanjakanlah al-afwa. Jadi al-afwa ini adalah apa? Harta yang dikecualikan, iaitu al-mal al-ma'fu. Al-malu al-ma'fu anhu, iaitu harta yang dikecualikan daripada harta mereka. Itu lebihan daripada harta lah. Okey, daripada harta, lebihan daripada keperluan. Kan, lebihan harta daripada perbelanjaan asas di mana kita dah selesai orang kata apa, membeli keperluan kita, perbelanjaan asas kita. Jika ada lebihan, maka itu yang sebenarnya yang Allah suruh kita infakkan. Okey, itu yang sebaik-baiknya lah. Jadi tidak boleh infak daripada harta al-mal ad-daruri, iaitu harta untuk keperluan asas. Kan, tak apa, kita pula ada tanggungjawab untuk untuk membeli barang-barang asasi untuk keluarga kan, tapi kita habiskan untuk benda yang lain. Jadi untuk kita berinfak contohnya, maka itu tidak dibenarkan. Jadi apa Nabi kata dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, Rasulullah SAW bersabda, innaka in tabdzulil fadla khairun lak. Sesungguhnya jika engkau memberi lebihan, jika engkau berinfak dengan harta lebihan engkau, khairun lak, baiklah bagi kamu. Wa in tumsikhu syarrun, kalau kamu menyimpannya, kamu ada lebihan tapi kamu simpan saja kan, syarrun lak, okey, buruklah bagi kamu. Wala tulamu ala kafaf, dan tak salah kalau kamu nak simpan untuk minimum necessary lah kita panggil kan, okey, keperluan yang yang diperlukan untuk kita nak menampung kehidupan. Ini maksud daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian dalam surah Al-Baqarah ada 2 ayat soal dan jawab berkaitan infak. Okey, pertama, ayat yang sebelum ayat yang kita bacakan sekarang ni adalah ayat yang kedua. Ayat yang pertama iaitu ayat yang bunyi yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Okey, dan ayat ini memang kita selalu dengarlah kan, betul tak? Para sahabat tanya siapa dan apa yang kita nak infakkan dan kepada siapa kita nak infakkan. Jadi Allah sebut ma anfaqtum min khair. Okey, apa saja hasil yang halal dan kamu infaklah kepada al-walidan wal aqrabin. Okey, kalau ikut susunan di sini, kalau ikut susunan sini, sebaik-baik orang untuk kita
menginfak harta kita adalah kepada ibu bapa kita, kan? Berapa ramai hari ini dia biarkan ibu bapa dia duduk dalam keadaan yang susah, kan? Kadang-kadang tak cukup makan, sakit dan sebagainya. Dia lebih mengutamakan masakin yang lain, sedangkan ibu bapa dia itu pun hidup melarat. Jadi salahlah. Okey, selepas ibu bapa, kaum kerabat, kan? Kita ada adik-beradik kita yang tak apa, yang mungkin hidup susah, kan? Jadi kita bantu mereka, tanggungjawab kita. Kerana Allah bagi rezeki yang lebih kepada kita. Kemudian kita barulah mencari anak yatim, okey, orang miskin dan ibnu sabil. Okey, itu adalah ayat pertama yang bercerita tentang infak. Dan ayat yang kedua yang menceritakan yang bercerita tentang infak dalam surah Al-Baqarah ini adalah ayat yang kita bacakan tadilah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul afwa. Okey. Jadi dia adalah bukan orang kata apa? Bukanlah soalan ini bukanlah suatu benda yang berulang ataupun tikrar kita panggil. Dia adalah isu yang berlainan. Yang pertama itu tentang apa, hasil apa kita nak infak dan kepada siapa. Ayat yang kedua ini pula adalah iaitu al-afwa yang saya beritahu tadi, daripada harta. Okey, harta lebihan. Itu maksud al-afwa. Tuhan sebut dengan jelas, kita infak, okey, kita sedekah, kita belanja pada jalan Allah daripada hasil lebihan. Okey. Dan ayat seterusnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Okey. Ungkapan ini terdiri daripada dua ayat. Kalau kita tengok di sini, okey, ayat ini habis sampai la'allakum tatafakkarun. Dan ayat yang seterusnya itu 220 fid dunya wal akhirah. Dia ambil sikit saja. Kenapa macam tu? Okey, orang yang membaca Al-Quran tidak digalakkan berhenti pada ayat la'allakum tatafakkarun. Walaupun ia akhir ayat 219. Tetapi kita perlu menyambung bacaan pada permulaan ayat 220. Maaf. Ini kerana ialah satu ayat yang lengkap. Kalau kita berhenti pada la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu semua berfikir. Kemudian fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Okey, umpama tidak ada correlation, kan? Dia topik yang lain. Tetapi sebenarnya ia adalah satu ayat yang lengkap. Jadi dan ayat ini adalah takkib, iaitu penutup bagi ayat-ayat yang sebelum ini. Jadi dalam ayat ini Allah nak menjelaskan tentang perkhabarannya kepada umat Islam, okey, mengenai dengan keterangan-keterangan, kan, yubayyinullahu lakumul ayat, okey, dan juga mensyarakkan, okey, ayat ini juga dia nak menceritakan tentang pensyariatan, okey, dan juga hukum hakam, okey, agar umat Islam berfikir apakah tindakan yang sewajarnya diambil. Allah dah beritahu, okey, arak, judi macam ini, kan, manfaatnya sedikit berbanding dengan mudaratnya. Okey. Dan kemudian berkaitan dengan berinfak daripada harta lebihan. Okey, dan ini semua adalah untuk kita berfikir apakah tindakan yang harus kita ambil. Okey, kemudian dengan menimbang, mempertimbangkan soal kebaikan dan keburukan di antara dunia dan akhirat, maka sekiranya kita memikirkan hal kebaikan dan juga keburukan, okey, sama ada kita akan mendapat kebaikan di dunia ataupun keburukan di dunia, ataupun kita akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bila kita dah memikirkan hal tersebut, sudah tentu kita akan memilih akhirat, kan? Jadi apabila seorang itu memilih akhirat, maka dia akan lebih cenderung untuk menginfak harta lebihannya, kerana dia lebih sukakan akhirat berbanding dunia. Okey, jadi kalau contohnya orang tu tak fikir tentang akhirat, kan, asalkan dia untung, dia dapat duit banyak, kan, daripada jualan dia, kan, daripada jualan arak judi dia, tak ada masalah. Jadi itu bukanlah ciri-ciri yang beriman lah. Kita sebab Allah menyebut perkataan tatafakkarun. Okey. Jadi dalam ayat ini juga Allah mengajak seluruh umat Islam berfikir
dengan akal kita dan menimbang dengan baik, mempertimbangkan dengan baik tentang suatu perkara dan adil agar mengetahui hakikatnya. Sesiapa yang berfikir tentang hakikat dunia dan akhirat serta nilai kedua-duanya, nescaya akan tahu nilai dunia dan pasti akan memilih akhirat dan menjadikan dunia itu jalan untuk menuju akhirat. Mereka akan berlomba menginfakkan harta mereka demi meraih ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Okey, kemudian ayat yang ketiga, persoalan yang ketiga itu berkaitan dengan al-yatama, iaitu anak yatim. Okey, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah perkara terbaik untuk dilakukan adalah untuk kebaikan mereka. Jika kamu mencampur adukkan urusan mereka dengan urusan kamu, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Okey, ini adalah terjemahan daripada terjemahan biasa. Tetapi maksud yang sebenar adalah selepas ini. Okey, soalan yang ketiga, disoal oleh para sahabat kepada Nabi berkaitan dengan harta. Okey, Allah di dalam ayat ini Allah tidak menyebut perkataan amwal macam di bawah sekali itu. Okey, maksud sebenar adalah yas'alunaka an amwalil yatama. Okey, para sahabat bertanya tentang harta anak-anak yatim. Kerana persoalan tadi itu semuanya ada perkaitan. Daripada persoalan pertama, kedua dan ketiga, ketiga-tiga ini adalah berkaitan dengan harta. Okey, yang pertama infak, mungkin infak harta pada jalan yang haram daripada arak dan judi tadi. Okey, kerana disebut perkataan manafi' linnas. Jadi ada persoalan timbul di situ. Kemudian itu sebab kenapa para sahabat tiba-tiba bertanya pula tentang infak, kan, pada persoalan yang kedua. Dan yang kedua itu adalah infak harta pada yang halal daripada lebihan harta. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pengurusan harta anak yatim. Okey. Persoalan ini timbul kerana para sahabat takut untuk mendekati harta anak-anak yatim dan risau bercampur dengan harta mereka, iaitu bercampur aduk harta mereka dengan harta anak yatim. Dan mari kita tengok di sini sebab turun ayat ini, iaitu ayat yas'alunaka 'anil yatama. Okey, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ketika turun ayat wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, jangan kamu mendekati harta anak yatim melainkan dengan menguruskannya dengan baik, kan? Dan juga ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka ini menelan api. Okey, menelan api dalam perut mereka. Maksudnya mereka seolah makan api yang membakar dalam perut mereka. Wa yaslawna sa'ira, dan akan dibakar dengan api yang inilah yang api yang kuat. Macam itu maksudnya. Okey, itu apabila turun dua ayat ini, apa yang berlaku pada para sahabat? Setiap orang yang mempunyai anak yatim bersama dengannya, mereka tinggalkan anak mereka itu dan mengasingkan makanan. Ada pada waktu itu mereka sedang makan dan minum, mereka berhenti dan asingkan makanan dan minuman mereka daripada makanan dan minuman anak yatim. Dan mereka mula menahan sisa makanan yang sedang dimakan ataupun sudah rosak. Agar tidak bercampur aduk. Hal ini bila dah jadi macam tu, macam susah, hal ini sangat berat buat mereka. Dan kemudian mereka memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat di atas, iaitu yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Okey, jadi ila akhir ayat. Apabila turun saja ayat ini, maka mereka mencampurkan semula makanan dan minuman dengan anak yatim. Okey, kerana apa? Apa yang berlaku ini disebabkan dua ayat yang pertama itu membuatkan mereka berasa takut. Takut harta mereka bercampur. Kemudian seolah-olah mereka menelan api. Kan? Mereka ada api dalam perut mereka. Macam itulah, itu sebab mereka mengasingkan makanan, iaitu harta lah, kan, harta anak yatim dan harta mereka. Dan apabila turun saja ayat ini, mereka merasa lega. Kerana Allah kata apa? Islahul lahum. Kerana apa? Islahul lahum maksudnya buatlah sesuatu yang baik kepada harta mereka ini
Wa in tukhalituhum, kalau kamu mencampur aduk harta kamu dengan harta mereka pun, tetapi kamu janganlah makan harta mereka. Kerana apa? Fa ikhwanukum, kerana mereka itu saudara kamu. Okey, kita tengok seterusnya. Berdasarkan jawapan daripada Allah ini, terdapat dua pilihan bagi pemegang ataupun penjaga anak yatim ni ataupun pengurus anak yatim. Apakah pilihan tersebut? Pertama, mencampur adukkan harta anak yatim dengan harta mereka dengan menjaga kebaikan dan kebajikan dan hak anak yatim tersebut. Itu yang pertama, itu pilihan yang pertama. Yang kedua, mengasingkan harta mereka dengan harta anak yatim. Jadi apabila turun sahaja ayat ini, itu sebab para sahabat ada yang mencampur aduk semula. Kan? Kerana apa? Mereka dibenarkan untuk mencampur aduk tetapi menjaga kebajikan, kebaikan dan hak harta menjaga harta anak yatim. Dan kalau nak asing pun boleh. Tetapi asingkan harta anak yatim dengan harta mereka tetapi juga menjaga dan mengurus harta anak yatim dengan baik. Jadi ada dua pilihan yang dibenarkan. Jadi apakah pilihan yang paling afdal? Yang paling afdal, yang paling baik ialah mengasingkan harta mereka daripada harta anak yatim, di samping menjaga dengan baik harta hak anak yatim dengan menggandakan dan melaburnya. Boleh, tidak ada masalah untuk kita nak menggandakan, kita ada satu laburan syariah, patuh syariah yang kita yakin, kita boleh laburkan. Tetapi duit itu, keuntungan itu adalah hak anak yatim apabila dia besar nantilah. Jadilah itu berdasarkan daripada ayat qul islahun lahum khair. Jadi harus hukumnya kita mencampur adukan harta anak yatim dengan harta penjaga anak yatim. Tetapi mesti menjaga kebaikan, kebajikan dan haknya lah, dan tidak memakannya. Wa in tukhalitu fa ikhwanukum. Tidak menghilangkan atau merugikan harta tersebut atau mencairkan dalam harta penjaga anak yatim, harta anak yatim tu. Dan merekodkan dalam buku nota khas dan membezakan harta kedua mereka. Jika kamu mencampur aduk harta mereka, mereka adalah saudara-saudara kamu. Jadi mungkin yang menguruskan itu adalah bapa saudara, kan? Jadi dia perlu tahu dia punya hukum hakam yang telah Allah gariskan. Dan ayat yang seterusnya adalah wallahu ya'lamul mufsida wa minal muslih. Sesungguhnya Allah tahu orang yang buat jahat dengan buat baiklah. Okey. Dan ayat ini adalah penutup bagi ayat yang sebelum tadi yang mengharuskan mencampur aduk harta anak yatim dengan harta mereka dengan syarat memajukan, menggandakan dan menjaga kebajikan dan kebaikan dan tidak memakan harta mereka. Ayat ini menegaskan bahawa Allah itu Maha mengetahui segala-galanya. Okey, Allah menyebut perkataan ya'lam. Bila Allah sebut perkataan ya'lam ni, dia mengetahui segala-galanya, iaitu dia tahu sikap penjaga wasiat terhadap anak macam mana. Kan? So, dia berkasar dengan mereka. Tapi dalam ayat ini dia tak cerita tentang sifat dengan anak yatim macam tidak berlaku kasar. Okey, cerita-cerita tentang tindak tanduk itu pada ayat yang lain. Tapi dalam ayat ini ialah berkaitan dengan pengurusan harta. Dia khusus untuk pengurusan harta. Jadi Allah tahu mereka yang tidak menjaga harta mereka, tidak mengurus dengan baik, makan harta mereka dan suka mengira harta mereka lah. Oh, aku banyak sekarang 10,000 kemudian. Tapi itu bukan harta mereka, tetapi harta anak yatim. Allah juga tahu, okey, penjaga yang soleh, yang pandai mengurus harta mereka dengan baik. Kan? Dan bersungguh-sungguh menguruskan harta mereka dan melipat gandakan. Dan mereka terus berada di jalan islah, iaitu untuk memberi kebaikan dan menjaga hak kepada anak-anak yatim dan memberi manfaat kepada anak yatim apabila dia besar nanti. Dan inilah cara Al-Quran, kata-kata Allah ini, apabila orang Islam mendengarkan wallahu ya'lamul mufsida muslih, jadi ini merupakan satu kaedah, cara Al-Quran yang mana apabila umat Islam mendengar saja ayat ini, yang mau maksud kita kena
mengurus dengan baik. Sebab apa? Allah tahu orang yang jahat. Kan? Allah tahu orang yang mengurus tak jaga elok harta anak yatim. Jadi apabila Allah menyebut Allah ya'lamul mufsid, kan? Dia nak menzahirkan satu rasa takut dan akhirnya akan membawa kepada umat Islam itu akan mengurus harta anak yatim dengan sungguh-sungguh. Okey, itu sebab Al-Quran menjamin komitmen umat Islam dalam menjalankan syariat yang diturunkan. Okey. Kemudian ayat walau sya Allah wala a'natakum innallaha azizun hakim. Okey, kita dah berada di akhir akhir sesi. Okey, ayat ini Allah mengatakan walau sya Allah, kalau Allah berkehendak la'anatakum, dia akan memberatkan kamu. Maksudnya apa? Kalau Allah mengharamkan kamu, dia tak bagi kamu untuk mencampur aduk tu, Allah akan buat saja. Tetapi Allah itu Allah Maha mengetahui dan Allah itu Azizun Hakim. Okey, ayat ini menjelaskan tentang rahmat dan nikmat. Jadi bila ayat ini didengarkan, umat Islam sangat lega kan pada waktu itu. Mereka inilah satu nikmat, satu rahmat yang Allah berikan kepada mereka, dan ia adalah satu bentuk keringanan pada pensyariatan tersebut. Jadi Allah mengangkat kesulitan dan kesusahan pada pensyariatan ataupun pada pengurusan anak yatim. Jika Allah berkehendak memberatkan mereka, nescaya Allah akan lakukan. Tetapi Allah tidak melakukannya, tetapi malah memberi rahmat dan keringanan kepada mereka. Dan Al-Quran menegaskan bahawa setiap pensyariatan dan hukum hakam itu adalah mudah dan ringan bagi setiap Islam, bagi setiap umat Islam. Dan kita sebagai orang umat Islam, setiap perintah Allah itu sebenarnya kita tidak boleh menganggap ia adalah satu benda yang berat. Sedangkan apa yang telah Allah berikan itulah satu bentuk satu pensyariatan yang mudah dan ringan, yang mana sebenarnya kalau kita tengok ramai orang melaksanakan syariat tersebut ataupun melaksanakan perintah tersebut. Kita yang berat ini sebabkan masalah pada diri sendiri, bukan disebabkan oleh pensyariatan, bukan disebabkan oleh perintah Allah, tetapi disebabkan oleh sikap manusia, sifat manusia yang malas, yang tidak mahu menuntut ilmu, tidak mahu mempelajari ilmu agama. Itu sebab apabila kita nak solat, nak buatkan apa-apa ibadah, kita rasa berat. Sedangkan Allah kata benda itu ringan saja. Dia umpama macam kita nak buat satu benda, kalau kita tak biasa dengan benda itu memang akan beratlah. Tetapi apabila kita biasa, kita lakukannya sehari-hari, kalau kita tak buat tu rasa macam kekurangan pada hari itu. Itu caranya. Jadi setiap ibadah itu adalah rutin kita pada setiap harilah, macam solat, zikir dan sebagainya. Kalau kita jarang buat, dia akan jadi berat. Jadi kita harus bersyukur dengan rahmat ini, tetapi mesti bersungguh-sungguh menjaga dan memelihara harta anak yatim. Dan yang menarik perhatian umat Islam lagi adalah pada ayat yang terakhir. Allah selalu menyebut akan sifatnya, tetapi sifat-sifat itu adalah berkaitan dengan isu yang Allah sebut sebelum itu. Allah menyebut perkataan Azizun Hakim. Azizun, apa maksud Azizun? Okey, kalau tengok sebelah kanan di bawah tu, Azizun membawa maksud Qawiyun, Qadirun, itu yang maha kuat, kan, yang maha hebat. Yantaqim mimman yukhalifu, Allah akan membalas sesiapa yang melanggarinya. Apabila disebut perkataan aziz, umat Islam, orang yang betul, orang Arab kan, yang betul-betul faham perkataan Arab, kita bila faham perkataan aziz, okey, dia sebenarnya adalah satu ancaman. Sekiranya kita tak buat apa yang Allah buat, maka Allah akan membalas, akan menghukum kita. Tu apabila disebut certain sifat Allah, maka ialah satu benda yang mesti kita laksanakan. Ada kena mengenai dengan perkara yang Allah nak sampaikan. Dan kemudian Hakim, kita sebut yang maha bijaksana. Okey, yang maha bijaksana ialah hikmah fi tasyri'ati, iaitu Allah ni maha berhikmah. Bila Allah nak meletakkan satu, nak mensyariatkan satu nak meletakkan satu pensyariatan, nak memerintahkan kita untuk membuat satu perkara, Allah akan kalau kita perhatikan Al-Quran itu, dia bukannya secara secara mendadak, tetapi secara berperingkat, mengikut kemampuan
umat Islam. Dan itu adalah menunjukkan adalah hakim. Berhikmah dalam meletakkan menjalankan suatu syariat. Dan hikmah di situ juga maksud tepat, betul, muslih. Tidak ada salah pada suatu perintah dan juga taujih. Taujih ini adalah seperti satu panduan. Satu panduan dan juga satu petunjuk. Jadi itulah sifat-sifat yang mana apabila Allah sebut mesti ada kaitan dengan isu ataupun topik yang Allah bincangkan pada ayat yang sebelumnya. Jadi dalam perkongsian saya pada hari ini dapatlah kita simpulkan bahawa ayat, iaitu ayat soal dan jawab ini berkaitan dengan sebenarnya banyak lagi, ada 15 tempat sebenarnya saya beritahu berkaitan pada ayat ini yang kita pilih pada ayat 219 dan juga 220 berkaitan dengan arak dan judi, berkaitan dengan infak dan juga harta anak yatim. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini tujuannya adalah untuk mengulang kaji dan juga untuk menambah sedikit ilmu, kan, dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar, dan Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada hari ini dan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi cukup sekadar itu. Sampai di situ saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.